sekarang saya bersama dengan salah seorang lagi doktor untuk kita membawakan perbincangan mengenai topik yang dekat juga dengan kita, popular pada ketika ini iaitu pembedahan rawatan obesiti. Apa yang anda perlu tahu? Ini adalah berkaitan dengan pembedahan bariatrik dan metabolik, yang mana kalau dalam bahasa mudah ya, orang kata pembedahan potong perut ataupun buang perut sikit. Tapi kita nak panjangkan lagi perbincangan kita. Saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Andrea OACN, iaitu pakar bedah bariatrik dan juga metabolik Hospital Pakar Sungai Long. Jadi selamat pagi Malaysia, Doktor. Jadi ya, sekarang Doktor memang popular orang memilih pembedahan ini seolah-olah ia merupakan satu pembedahan kosmetik untuk menguruskan badan bagi mereka yang mengalami masalah obesiti. Sebenarnya Doktor, pembedahan ini dilakukan atas sebab apa? Apa kriteria seseorang itu dibolehkan untuk melakukan pembedahan bariatrik ini, ataupun dalam bahasa mudah yang saya faham adalah potong usus, Doktor? Okey, selamat pagi Rizwan. Terutamanya saya nak bagi tahu pembedahan bariatrik yang tadi Rizwan cakap untuk mengurangkan berat badan. Actually dia satu jenis surgery atau pembedahan. Dia bukan pembedahan kosmetik. Dia adalah satu pembedahan yang dijalani oleh calon yang mengalami masalah berat badan atau kita kata obesiti untuk menurunkan berat badan dan mendapat balik kesihatan sendiri dan untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Itu definisi untuk pembedahan bariatrik. Yang terutamanya kita mesti tahu pembedahan bariatrik bukan cosmetic surgery. Okey. Kriterianya untuk seseorang yang layak untuk membuat pembedahan itu ialah seseorang itu yang dalam jisim tubuh indeks atau BMI lebih daripada 37 atau yang dalam jarak 32 hingga 37 yang ada penyakit masalah macam kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. So maksudnya tidak semua orang yang besar atau kita consider gemuk itu layak untuk membuat pembedahan ini. And satu lagi, dia ada banyak kaedah yang different untuk pembedahan bariatrik. So terutamanya yang popular sekarang kat golongan masyarakat sekarang itu sleeve gastrectomy. Rizwan pernah dengar tak? Tak pernah, Doktor. Sleeve gastrectomy ialah satu jenis pembedahan bariatrik yang kita menjalaninya mengikut laparoskopik. Maksudnya kita tebuk lubang, 5 lubang, seperti yang ditunjukkan. Kita nampak itu perut dengan kamera sahaja. So perut yang besar itu kita dipotong 75% sehingga jadi satu tube macam pisang. Satu pisang besar macam satu pisang je. So ini liver, apa gambar yang ditunjukkan itu adalah liver hati kita. So actually ini adalah penting sebab kalau kita gemuk kan, liver kita akan terjejas. Kita panggil fatty liver. So kita, that one is the sleeve gastrectomy. And then satu lagi jenis itu gastric bypass. Gastric bypass itu dia melintaskan usus. Dia menjadikan satu prosedur menjadikan kantung perut jadi kecil. Kemudian dia melintaskan makanan terus ke usus kecil. Yang lagi satu tu panggil gastric band. Itu kita memasangkan satu gelung kepada atas perut kita. So ini menyekatkan makanan untuk masuk. So calon-calon yang menjalani pembedahan ini dia tak dapat makan dengan banyak. So kita mesti tahu sebelum untuk pergi membuat pembedahan bariatrik tu, saya nasihatkan kepada calon-calon yang ingat tu mesti dapat nasihat daripada doktor, bincang apa ke pembedahan yang kaedah yang sesuai untuk siapa. Right? So kemudian mesti tahu juga apa yang akan berjadi sebelum kita ada divide into macam fasa-fasa lah. First, calon itu mesti boleh terima
pembedahan bariatrik. Sebab kadang-kadang pembedahan kan orang takut. Ya. You, doktor, kenapa you nak potong saya? Tak mau boleh tak? Boleh, kita ada cara lain. Tapi kita bincang dengan ini dulu. So first, kalau siapa boleh terima, fasa nombor 2, kita akan membuat salingan kajian untuk cek jantung, paru-paru, hati, kemudian buat darah test, and then check nutritional status itu. So kalau ada apa-apa masalah, kita akan stablekan sebelum ini. Kemudian kena check juga perut yang kita nak potong tu dengan skop. Pernah dengar ke? Skop endoskop yang kita masuk ikut mulut. Cek tengok dalam tak ada ulcer, tak ada penyakit lain. Then it's safe to go for the pembedahan itu. Cuma doktor, adakah ia langkah terakhir? Berapa lama pemantauan dilakukan sebelum buat decision, keputusan untuk membuat pembedahan? Adakah sebelum itu ada langkah-langkah lain yang diberikan kepada calon? Yes, kita first langkah tu kita stabilkan keadaan yang ada, masalah penyakit yang ada. Kadang-kadang dia pun ada kencing manis tapi macam tak terkawal. So pakar endokrin saya akan tolong saya untuk mengawalkan dia dulu. Second thing, mungkin dia kena undergo pemakanan liquid diet seminggu sebelum operation. Itu bergantung kepada keadaan saiz badan. Okay, and then langkah kedua kita masuk hospital, kita go for the operation. Operation itu tak lama, dia dalam 1 to 2 jam saja. Hospital stay pun dalam 2 hari, maksimum 2 hari. Kadang-kadang 1 hari je kalau dah okey, kita dapat boleh. Yang paling penting itu ialah susuran rawatan selepas pembedahan. Sebab memang sampai hari ini kita memang tahu that clinically evidence cakap pembedahan bariatrik adalah satu-satu cara yang boleh menurunkan berat badan dan boleh kekal. Tapi kena ada susunan rawatan yang sentiasa berada di dengan pakar bariatrik, dengan tim-tim kita. Sebab ini penting. Cuma fikir kalau perut Rizwan dipotong jadi kecil macam ni, makanan macam mana? Makin sikit. Makin sikit. So, nombor 1, kita kena ubah suai cara hidup kita untuk makan makanan yang betul, seimbang dan dengan sikit-sikit. Tak boleh masuk lagi seperti dulu. Ini first thing kena terima, kena tukar. Second thing tu, kita kena buat senaman. Sebab yang paling biasa kita nampak itu, lepas pembedahan tak boleh makan banyak. Walaupun you makan salah pun, dia mesti boleh. You turun. Dia akan rasa kenyang. Dia akan rasa kenyang. Cepat kenyang. Lepas tu berat badan turun. Lepas berat badan turun tu, kalau makanan yang makan seperti dulu tu tidak diubah, dia akan naik balik. Atau dia kekal saja. So ini disebabkan tidak dapat kaunseling yang betul daripada pakar makanan. Tidak ada macam rawatan susuran yang betul dengan doktor. So kesan yang teruk tu ada kurangkan berat tak betul, atau lepas tu naik balik berat badan. Nombor 2, orang itu sudah kurus tapi dia nampak macam tak bermaya, sluggish, tak bertenaga sebab kekurangan mikronutrien. Nombor 3, nampak macam pesakit, letih, no mood. Then nampak kecut, kadang-kadang macam addict kan. Nampak kecutnya orang ni, kenapa kan? Macam kena kanser macam tu. Mata berkedut. Itu selalu terjadi. Ini disebabkan kalau you tak ada senaman selepas pembedahan tu, dia bukan turun berat badan, lemak, dia hilang masa juga. Otot tu jadi kecut. So tak nampak cantik. Okay. Yang satu lagi yang penting tu, saya nak stress kat sini tu, itu seseorang yang sudah menjalani pembedahan bariatrik tu mesti ada
hubungan merapat dengan tim-tim bariatrik lah, yang surgeon dia punya tim. Sebab tim bariatrik yang sempurna mesti ada pakar endocrine, pakar yang manage weight loss physician, pakar makanan, and then psychologist, fitness coach or psychologist lah. Sebab satu lagi kesan terutamanya kepada perempuan, wanita-wanita yang menjalani pembedahan ini, makan sudah kurang, zat kadang-kadang tak betul, and then dia ada datang macam period kan, so kadang-kadang dia ada dapat iron deficiency, so jadi anemic, tak cukup darah, so nampak letih, tak bertenaga. You nak nampak cantik tapi nampak tak cantik, lagi tak sihat. So ini memang bukan pembedahan kosmetik yang paling penting tu. Dia bukan cara pintas untuk kurus. Kurus tu memang nak menjaga berat badan, yang terutamanya kena ada gaya kehidupan yang sesuai. Makanan seimbang, senaman mesti ada. Jangan kata, saya sudah buat pembedahan bariatrik, tak payahlah, saya boleh makan apa-apa je sebab doktor cakap saya mesti kurus. Itu konsep yang salah. Lagi satu tu bergantung kepada kaedah operation yang dia buat tu. Macam sleeve kan, kadang-kadang lepas operation ni, calon-calon boleh mendapat, dia berasa macam selalu dapat angin, acid, kita panggil acid reflux. Itu adalah keadaan yang serius. Dia membawa resiko 37% tau. Lepas sleeve operation, ada about 37% punya calon boleh dapat keadaan macam Tadi ni. doktor ada sebut ada 3 jenis pembedahan. Jadi adakah kesannya kepada badan itu berbeza-beza ataupun sama sahaja apa yang doktor ceritakan? Yang biasa tu yang I mention tu lah, makan, zat, memang itu is common untuk semua jenis pembedahan. Tapi pembedahan yang lain-lain tu dia ada resiko yang tertentu, seperti yang I mention tadi kan. So yang saya nak mention ini sebab sleeve gastrectomy dah semakin popular sekarang. Ramai orang yang menjalani perut yang potong perut jadi macam sebesar yes, yang seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi. Dia boleh cause satu condition panggil GERD. What is that? Acid reflux. Oh, acid reflux. Acid reflux. Sebab itu dia kena seseorang itu kena selalu bagi tahu doktor perkembangan dia. Sebab kalau ada acid reflux, kalau kita tidak merawatinya dengan cepat, dalam masa perpanjangan, dia boleh cause kanser kerongkong. Berapa lama kebergantungan dia perlu report kepada doktor selepas pembedahan, doktor? Kalau ikut protokol dari Obesity Society, sepatutnya dalam 1 tahun tu every 3 months. Every 3 months? Dalam masa 3 tahun? Dalam 1 tahun. First year, tahun pertama. Tahun kedua, kita jumpa setengah tahun sekali. Lepas tu, every year. Maksudnya sentiasa kena berjumpa dengan pakar. Yes. Masa kita jumpa dengan pakar tu, dia akan jumpa dengan saya punya doktor yang menjaga weight loss atau pakar endocrine, and then pakar makanan and fitness coach. Kita akan go through dengan calon-calon yang sudah menjalani perawatan ini, tengok keadaan weight loss, betul tak ikut yang sebetul tahap. Kalau you lost too fast pun tak bagus, you lost too slow pun tak betul. Kita mesti tahu apa sebab. Kita akan nasihatkan mereka, and then pakar makanan akan go through diet, pastikan mereka akan dapat nasihat makanan yang betul dan boleh berubah. So dari segi sepanjang pengalaman doktor, berapa peratus yang telah pun berjaya? Ada yang kembali semula, berapa peratus? 5%.
5% yang kembali semula. Yang fail. Yang fail. Yang fail. Ya. 5% tu kalau dia gagal, lepas tu boleh buat kembali prosedur tersebut? Boleh, tapi sebelum buat prosedur yang lain, saya akan cari punca-punca dia dulu. Kadang-kadang dia dah tersalah makan, walaupun macam Izwan cakap sudah buat pembedahan, tak boleh makan banyak, tapi kalau dia makan minum itu milk tea, satu hari 3 cawan, Milk tea dengan boba lagi? Dengan pearl lagi? Pearl lagi, semua tak boleh. Ya, ini sebab memang kaloris itu penting. Kalori defisit lah. Konsep kalori defisit itu perlu dipegang. Penting. Perlu. So jangan harap kata lepas pembedahan saya boleh jadi kurus. Nanti lepas tu dia akan macam daripada yang badan yang sihat, tubuh yang sihat jadi tubuh yang lebih tak sihat. Kan? So mesti fikir masak-masak. Kecuali macam memang obes sangat kan, 150, 170. Actually yang pesakit yang paling besar saya operate itu 235. 235. Dan sekarang sudah pun berjaya menurunkan berat badan? Sekarang turun sampai 100. Wow. Way to go. InsyaAllah dia akan sampai ke tahap yang mana orang kata berat yang paling optimum, paling BMI yang paling normal lah untuk dia. Dan kita doakan perkara tersebut. So ini untuk mendapatkan kesihatan dengan kualiti hidup yang lebih baik lah. Itu dia antara buah fikir dan juga pencerahan mengenai pembedahan yang semakin popular di kalangan masyarakat, iaitu pembedahan bariatrik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Andrea OICN, iaitu pakar bedah bariatrik dan metabolik Hospital Pakar Sungai Long. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Terima kasih. Baiklah.